Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Resepi tradisi kali ini, pulut panggang. Ada dua bahagian yang kita nak masak, penyediaan inti kelapa parut dan penyediaan pulut lemak. Kemudian Manja tunjukkan dari cara membalut sehinggalah masak pulut panggang. Jom masuk dapur. Untuk bahagian pertama, kita nak masak inti kelapa parut dulu. Jadi kita nak kisar 2 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, lebih kurang 1 inci kunyit hidup, 2 batang serai dan sedikit udang kering. Masukkan juga sedikit jintan putih dan juga jintan manis, lebih kurang 1 sudu kecil ya. Selain tu, Manja masukkan juga 2 sudu besar cili mesin sebab Manja suka inti yang sedikit pedas. Kemudian boleh tambah sikit air sebab kita nak blender sehinggalah semua bahan ni hancur dan lumat. Kita nak kisar lama sikit supaya serai, kunyit hidup yang kita masukkan tadi betul-betul lumat. Okey, dah siap. Terus kita nak tumis. Sebelum tu, masukkan sedikit minyak masak dan kemudian tuangkan bahan kisar tadi. Start kita tumis ni je, kita dah boleh bau aroma bahan-bahan yang kita blender tadi. Memang wangi sangat. Okey, kita nak tumis sekejap. Lepas tu, kita masukkan sedikit air. Okey, untuk menambahkan lebih rasa, Manja tambahkan sedikit serbuk cili. Selain daripada rasa, boleh juga balancekan warna kuning kunyit hidup tadi. Bila dah masak, mendidih macam ni, bolehlah kita perasakan dengan 2 sudu besar gula. Inti kelapa parut ni memang nak kena manis lebih sedikit, baru sedap. Akhir sekali, jangan lupa garam secukup rasa. Kemudian bolehlah kacau rata gula dan garam. Lepas tu bolehlah masukkan kelapa parut. Kelapa ni macam biasa kalau nak buat inti, kena ambil bahagian putih je. Lagi best, dapat yang sedikit muda. Masukkan 2 cawan ya, lebih kurang setengah biji. Kita nak masak kelapa ni sampai ia sebati bersama bahan tumis kita tadi. Dan sedikit kering. Okey, boleh nampak dah inti kita ni cantik kekuningan. Masak sebati. Bolehlah tutup api dan biarkan inti sejuk. Okey, sementara tu kita nak ke bahagian 2 pula. Kita nak masak pulut lemak. Kita perlukan 2 cawan beras pulut. Beras pulut ni kita nak rendam dulu lebih kurang 30 minit ke 1 jam. Lepas 1 jam, boleh nampak beras pulut ni sedikit kembang macam ni. Sekarang bolehlah kita angkat dan cuci bersih. Lepas tu, kita tapiskan. Sekarang kita nak masukkan dalam pengukus. Okey, bila kita dah tuang ke semuanya, bolehlah kita rata-ratakan beras pulut ni supaya ia akan masak rata semuanya. Kita akan kukus lebih kurang 30 hingga ke 40 minit. Kita tak kukus beras pulut ni sehingga ia betul-betul masak keseluruhannya ya. Lebih kurang 34 masak je. Siap dah? Sekarang kita nak keluarkan dan masukkan ke dalam sebuah mangkuk. Kita kena buat memang semasa pulut ni masih panas-panas ya. Bila dah siap keluarkan semua pulut, sekarang kita nak masukkan 2 cawan santan segar. Untuk sukatan 2 cawan ni, pulutnya nanti memang lemak dan lembut. Kalau ada yang suka pulut keras sedikit, masukkan 1,5 cawan saja. Okey, akhir sekali masukkan juga sedikit garam. Lepas tu, bolehlah kacau rata pulut dengan santan ni. Bila dah sebati, masukkan semula ke dalam pengukus. Sebab kita nak sambung kukus lebih kurang 30 minit lagi atau sehingga pulut lemak kita ni masak sepenuhnya. Macam tadi juga, kita kena ratakan pulut ni supaya ia masak rata keseluruhannya. Okey, nampaknya pulut lemak kita dah pun masak. Manja ni peminat pulut. Tengok pulut lemak panas-panas macam ni, memang auto lapar orang kata. Bila pulut ni dah sejuk sedikit, bolehlah kita letak di atas daun pisang yang Manja dah layu awal-awal lagi. Kita lenyit-lenyitkan dan mampatkan pulut ni macam ni.
Nak senang, guna tangan. Tapi sebab Manja buat video, Manja gunakan sudu. Dah rata, boleh ambil inti kelapa yang kita dah siapkan awal tadi. Isikan kat tengah-tengah pulut lemak macam ni. Buat sendiri kan? Letak inti lebih sikit, barulah sedap. Okey, lepas tu kita nak tutup bahagian filling kelapa tu tadi. Rapatkan je daun pisang macam ni dan cantumkan dua bahagian pulut tu. Okey, lepas tu boleh gulung kemas memanjang macam yang Manja tunjukkan ni. Untuk kemasan bahagian hujung pula, boleh sematkan dengan lidi. Elakkan guna stapler ya, bahaya kan? Sama juga hujung yang satu lagi ni, kita akan kemas sematkan dengan lidi. Dan boleh nampak bahagian hujung ni macam lebih panjang sikit. Jadi kita gunting lah supaya nampak elok sikit. Dah siap? Jom kita panggang atas dapur kayu arang. Taklah. Mana nak dapat dapur kayu arang? Manja panggang atas non-stick pan je. Kita guna api yang sederhana kuat je. Kita masak dan panggang sampailah ia garing macam ni. Best tau masak pulut panggang ni. Harum sungguh. Dari luar dah boleh bau. Bila pulut panggang ni dah garing, pada kedua bahagiannya, bolehlah angkat. Inilah hasil pulut panggang kita yang dah siap. Untuk resepi dan sukatan ni, boleh hasilkan lebih kurang 20 biji pulut panggang. Memang berbaloi kalau kita buat sendiri kan? Okey, jom kita buka satu. Tengok tu. Ni kalau dapat makan panas-panas dengan pulutnya yang lembut dan inti kelapa penuh perisa, sebiji 2 confirm tak cukup. Jika diberi pilihan, Manja suka yang sedikit lebih garing macam ni. Jadi bila makan tu, ada gabungan tekstur keras dan lembut kat pulut tu. Plus, ekstra harum Manja rasa. Pulut panggang ni memang ambil masa juga nak buat. Tapi, sekali dah siap, cepat pula habis licin. Okeylah, sekian dulu untuk kali ini. Like, komen dan share Malay Kitchen. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.